Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar SMK Tunku Parlimen Besar. Apa khabar semua pada hari ini? Jadi pada hari ini cikgu akan membuat sambungan video yang mana cikgu akan memberikan penekanan pada hari ini berkenaan dengan kemahiran belajar. Jadi pelajar-pelajar sekalian, cikgu cuba membuat video-video pendek supaya memudahkan kamu mendapat maklumat dan tidak terlalu lama untuk membuka saluran YouTube untuk menonton video cikgu. Jadi pada hari ini cikgu memberi penekanan tentang strategi belajar yang mana kamu semua kena tahu apabila kita bermain bola sepak kita perlu gunakan strategi, apabila kita nak berperang kita perlu adanya strategi. Untuk kita mendapatkan kerjaya yang bagus kita perlu ada strategi. Begitu juga dengan untuk belajar, kita perlu ada strategi-strategi tertentu untuk memastikan kita sentiasa bersedia untuk menjadi pelajar yang berjaya dan juga cemerlang. Jadi, cikgu akan teruskan untuk membawa kamu melihat slide yang pertama supaya dapat membantu kamu lebih memahami apa yang cikgu ingin sampaikan. Baik, perkara pertama yang perlu diberi perhatian kepada semua pelajar. Apakah perkara pertama yang perlu kita beri perhatian adalah berkenaan dengan aplikasi kemahiran mendengar. Jadi kemahiran mendengar ini ada satu kemahiran yang perlu kamu kuasai, yang mana kemahiran mendengar ini akan digunakan ketika berada di dalam kelas, ketika kamu melakukan perbincangan dengan guru, ketika kamu melakukan perbincangan dengan rakan, ataupun dengan sesiapa sahaja yang boleh membantu kamu mendapat informasi-informasi tertentu. Jadi untuk kemahiran mendengar ini, cikgu akan membuat video khusus untuk kemahiran mendengar supaya kamu akan mendapat informasi yang lebih jelas bagaimanakah kamu nak mengaplikasikan kemahiran mendengar ketika kamu belajar. Itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua di dalam strategi belajar kita adalah kamu perlu amalkan kemahiran-kemahiran belajar yang lain. Di dalam strategi belajar ini, banyak kemahiran-kemahiran belajar yang perlu dikuasai. Yang pertamanya, yang cikgu boleh bagi contoh, yang pertamanya dari segi pengurusan masa, bagaimana kamu nak mencatat nota, bagaimana kamu nak membaca dengan efektif, bagaimana kamu nak mengadakan ingatan yang kuat, bagaimana kamu nak buat kumpulan belajar, bagaimana kamu nak membuat jadual waktu persendirian. Jadi banyak lagi kemahiran-kemahiran belajar yang cikgu akan kongsikan dalam video-video yang seterusnya. Jadi saya harap apabila cikgu buat video, sudi-sudilah diri kamu untuk menonton video cikgu supaya kamu dapat meningkatkan informasi dan juga kemahiran diri kamu. Baik, itu adalah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ketika kita nak belajar, strategi yang tiga perlu kita gunakan adalah mari kita tengok. Okey, bijak menguruskan masa. Okey, masa ini kita perlu bijak menguruskannya. Kita tidak boleh membiarkan masa kita berlalu begitu saja. Kita tidak boleh biarkan masa kita tu dibazirkan begitu saja. Kita kena tahu, okey, sebelah pagi apa yang perlu dilakukan, ketika tengah hari apa yang perlu dilakukan, ketika waktu petang apa yang sepatutnya boleh dilakukan, pada waktu malam apa yang sepatutnya kita boleh lakukan. Begitu juga kita kena tahu waktu mana kita nak belajar, waktu mana kita nak nak mengulang kaji, waktu mana kita nak makan, nak beriadah, nak bersosial dan sebagainya. Jadi pengurusan masa ini cikgu akan buat satu video khas supaya kamu lebih memahami bagaimana nak menguruskan masa dengan baik. Okey, baik pelajar-pelajar sekalian, mari kita tengok strategi yang keempat. Apakah strategi yang keempat? Ya, yang ni tumpuan di dalam kelas ini. Jika kita interview ataupun bertanya dekat sesiapa saja pelajar lepasan sekolah ataupun lepasan SPM yang telah berjaya dan cemerlang, kebanyakan pelajar tersebut akan mengatakan mereka memberi tumpuan di dalam kelas 100%. Tumpuan dalam kelas ni sangat penting. Tidak kira sama ada kelas itu bersemuka ataupun secara PDPR. Jika kamu tidak memberikan tumpuan, kamu akan terlepas informasi-informasi penting daripada guru. Jadi, tumpuan di dalam kelas ini juga akan ada strategi-strateginya bagaimana kita nak melakukan tumpuan dalam kelas. Cikgu akan kongsikan juga bagaimana kita nak memberi tumpuan yang
begitu jitu dalam kelas, dalam video-video yang seterusnya. Baik, mari kita lihat strategi yang kelima. Apa yang kita perlu lakukan? Belajar di dalam kumpulan. Baik pelajar-pelajar sekalian, adakah penting kita mewujudkan satu kumpulan belajar dalam diri kita ni? Adakah penting kita nak mewujudkan satu kumpulan yang mana kumpulan itu boleh membantu kita cemerlang dalam akademik? Jawapannya, ya. Bagi pelajar yang bijak, mereka akan membentuk satu kumpulan belajar, sama ada melalui bersemuka ataupun secara maya. Sekarang ini mudah, tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, jika nak mengadakan kumpulan belajar, kita perlu bersemuka. Tetapi sekarang tidak lagi. Kita boleh adakan kumpulan belajar kita secara maya. Jadi dalam kumpulan belajar tersebut, dia ada kaedah-kaedahnya. Bagaimana nak membina kumpulan belajar yang cemerlang. Jadi ini juga cikgu akan kongsikan dalam video yang seterusnya. Jadi ini adalah permulaan, pendahuluan supaya kamu lebih memahami dalam strategi belajar ini apa yang perlu ada. Okey, baik. Seterusnya mari kita lihat strategi yang keenam. Aktifkan diri di dalam kelas. Ramai pelajar yang tidak ada kemahiran ini. Ramai pelajar yang suka menjadi seorang pelajar yang pasif di dalam kelas. Dia tidak aktif di dalam kelas. Jadi sangat rugi pelajar-pelajar sekalian. Jika kamu tidak aktifkan diri di dalam kelas, kamu akan ketinggalan. Kamu akan kurang mendapat informasi. Kamu akan kurang mendapat kefahaman. Aktifkan diri dalam kelas ini, ada juga kaedah-kaedahnya. Boleh dilakukan. Perlu diberi pendedahan, dan saya juga akan memberikan bagaimana kita nak mengaktifkan diri di dalam kelas dalam video-video yang akan datang. Okey, seterusnya, apa lagi strategi belajar yang boleh kita lakukan untuk menambah ilmu pengetahuan kita? Baik, strategi yang seterusnya adalah mengingat dan mengulang kaji. Ini adalah kemahiran belajar yang cikgu sebutkan tadi. Kemahiran mengingat. Bagaimana kita nak mengingat untuk jangka masa yang panjang? Bagaimana untuk memudahkan kita nak buat ingatan? Apakah teknik-teknik yang sesuai? Itu juga cikgu akan kongsi dalam video yang akan datang. Ini adalah video permulaan untuk memberi kamu kefahaman apakah strategi-strategi yang perlu ada dalam diri kamu untuk kamu memastikan kamu menjadi pelajar yang cemerlang. Dan strategi yang terakhir, okey, yang cikgu syorkan pada hari ini adalah apabila kita tengok membuat latih to be soalan-soalan tahun lepas. Yang ini sesuai untuk pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM. Latih to be, latih to be, latih to be. Latih to be ni apakah bermaksudnya? Kita sentiasa melakukan latihan, membuat latihan. Kita sentiasa menyediakan diri kita dengan soalan-soalan tertentu untuk memastikan diri kita sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan soalan yang ditanya. Jadi perkara ini sangat penting. Salah satu aspek yang sangat penting yang akan membantu kamu berjaya dalam peperiksaan. Jadi kalau kita tengok di sini, apakah strategi-strategi yang boleh digunakan? Cikgu telah terangkan lebih kurang ada 8 strategi yang kita akan gunakan untuk memastikan kamu berjaya dalam peperiksaan nanti. Jadi saya harap cikgu pelajar-pelajar sekalian, lihatlah video-video yang akan datang yang cikgu akan kongsikan tentang kemahiran-kemahiran belajar yang boleh digunakan untuk diri kamu semua. Jadi pada hari ini setakat itu saja video promosi cikgu untuk kemahiran belajar. Cikgu harap kamu bersedialah untuk sentiasa mendengar, sentiasa melihat, sentiasa menuntun untuk mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.